Perlu. Kita akan menyambut International Day of Forest, Hari Hutan Sedunia. Apa tema tahun ini? Tema tahun ni saya rasa dia berkaitan dengan kita mengambil langkah-langkah untuk menghalang pengurangan ataupun kemusnahan hutan. Dan juga lebih kepada memulihkan hutan. Yes, pemulihan. Forest restoration, Yes. maknanya kita nak memulihkan hutan. Jadi kita kena cari kawasan-kawasan yang terosot itu untuk kita pulihkan. Ini kerjasama dengan kerajaan tempatan, kerjasama dengan Jabatan Perhutanan, terutamanya mestilah erat dan kita mesti bekerjasama. MNS sudah tentu akan banyak melakukan aktiviti penanaman pokok, melibatkan seluruh ahli sekolah dan sesuai dengan pelancaran kerajaan 100 juta pokok untuk ditanam. Jadi macam mana perancangan kita ni, MNS ni? Kita sekarang ni pun dah lama kita dah mulakan aktiviti penanaman pokok ni. Oh, kita memang dah champion dalam tanam pokok ni. Dia dah lama, Prof. Ini Okay. kisah lama dia berulang kembali ni. Jadi sekarang ni kita, kalau dulu kita banyak buat program bersama dengan company-company CSR kan. Lepas tu kita mula bawa program penanaman pokok masuk ke sekolah-sekolah bersama dengan Kelab Pencinta Alam. Jadi sekarang ni kita punya fokus lebih kepada komuniti-komuniti tempatan. Jadi sekarang ni pun kita dah ada dekat lebih daripada 20 komuniti yang kita sedang bekerjasama dalam aktiviti penanaman pokok ni. Di mana tu? Dia ikut projek ni, Prof. Sejak tahun 2005 kita banyak tanam pokok di pesisir pantai dengan komuniti-komuniti sahabat lah. Kita dengan pertama ni dengan kita punya branches lah, ada 14 branches. Okay. Jadi kita buat penanaman bersama dengan mereka tu, utamanya di kawasan di mana kita ada pusat pendidikan lah, macam dekat Kuala Selangor ni Cepak. Satu masa dulu kita ada Sepang Interpretative Center, dekat Kerteh. Lepas tu baru-baru ni kita banyak buat penanaman di Kedah, Perlis dan juga dekat Johor. Jadi semua ni kita buat dengan masyarakat setempat lah, Prof, dengan bantuan dia orang lah. Kawasan-kawasan yang contoh kita tanam lah. Sekarang kita fokus tentang penanaman pokok bakau. Adakah kita melihat dari segi kenapa kita tanam pokok bakau kat situ? Yang paling pentingnya kawasan tu dia kawasan terosot. Kebanyakan kawasan-kawasan ni dia lebih berdekatan dengan kampung-kampung di mana masyarakat tinggal, masyarakat nelayan. Dan kawasan-kawasan ni kebanyakannya dia punya status tanah kerajaan negeri. Dan di sini juga banyak terdapat aktiviti-aktiviti aquaculture. Jadi banyak kolam-kolam ni dia bukan saja memusnahkan kawasan hutan bakau yang sedia ada, tetapi sekarang ni banyak projek yang terbengkalai. Dia kebanyakannya secara sah. Dia orang ada lesen penggunaan sementara yang dikeluarkan oleh pihak pejabat daerah, kadang-kadang Jabatan Pertanian. Jadi dia orang mengusahakannya, tapi kawasan ternakan udang dan aquaculture ni dia selalunya tak lama, lepas 5 tahun tu kawasan banyak mengeluarkan bahan pencemaran dan sebagainya. Jadi dia tertinggal macam tu lah. Jadi di sinilah usaha kita dengan masyarakat tempat tu. Alright. Jadi kita nak memulihkan ekosistem bakau tu yang dah dirosakkan, dan pada masa yang sama kita nak membantu masyarakat tempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan dia misalnya kan. Sebab kalau ada hutan bakau tu dia menjadi tempat ternakan ikan, tempat pembiakan ikan dan akan mendapat pendapatan baiklah pada nelayan. Jadi sebab tu kita buat bersama dengan penduduk tempatan. Ya, pasal saya rasa penduduk tempatan dia tahu, because hutan bakau tu adalah benteng pertama untuk dia orang tu sebenarnya. Pasal kalau dia tak ada hutan bakau, dia orang kawasan kampung mereka
macam terdedah lah kepada apa tu Angin, ancaman angin kuat, angin, ombak kuat dan sebagainya. Okey, bagus. lapisan pantai, lepas tu apa tu salination ataupun kemasinan kan, kalau pergi-pergi mereka semua ada air masin dan sebagainya. Jadi ini merosakkan bukan saja kawasan pantai tetapi kawasan pertanian di dalam kawasan pendalaman macam sawah-sawah padi pun akan terjejas sama. Yang Balu cakap tadi, orang nelayan ni pun faham, orang kampung pun faham tentang kesan penebangan hutan bakau, ancaman kepada angin kuat, ombak dan kemiskinan tu, adakah melalui pendidikan yang diberikan oleh pihak MNS? Sedikit sebanyak. Pendidikan kita selalunya kita formal, jadi kita cuba mengaitkan apa tu habitat mereka kepada ekologi. Alam kita dan bagaimana the whole system tu function kan, ekosistem tu function. Tapi mereka, kebanyakan mereka dia orang sedang melalui apa tu pengalaman mereka sendirilah. Tapi kata contohnya kan apa tu air masin masuk kan. Dia orang tak sedar masa dia tak nampak air masin, tapi air pergi mereka masin. Dia boleh rasa lah. Dia boleh rasa tapi dia tak dapat kaitkan. Macam kenapa pergi saya dulu air dia tawar, sekarang dia masin. Payau. Jadi kena bagi tahu dia sekarang ni masin sebab kita tidak ada penghalang pertama tadi. Sejauh mana dia orang sokong cadangan ataupun aktiviti MNS ni? Kalau kita lihat dari segi penglibatan, pasal mereka semua ni sukarelawan, tidak dibayar. Mereka menggunakan masa sendiri. Jadi dari sanalah. Jadi maksudnya kalau dia sanggup meluangkan masa, tenaga dan juga apa tu kadang-kadang wang ringgit juga. Yang kebanyakan kerja ni kadang-kadang memerlukan modal kan. Dia sanggup untuk, jadi bagi saya that is a very high level of commitment. Dia lain daripada orang yang diberi gaji untuk bekerja. Jadi MNS bantu dari segi apa? Satu, bagi pengetahuan pada mereka dan mereka lebih faham secara sistematik, secara saintifik kan. Yang kedua, bila itu dia faham tentang kepentingan hutan bakau untuk mereka dan mereka bersungguh-sungguh untuk bersama MNS menanam semula dan sebagainya. Dan sejauh mana mereka memberi sokongan tu, saya rasa saya tanya tadi soalan tu sudah tentu dia sangat sokong dia sangat sokong komitmen. Jadi bila kita ada sokongan dan komitmen tempatan, bagi kita we are more motivated lah. Dan kita kebanyakannya kita approach company yang ingin melakukan kerja-kerja amal sebegini. Jadi kita bawa macam pelaburan lah, investment untuk memperbaiki kawasan kampung. Kita bawa networking jadi ini orang-orang dari luar, dari bandar jadi mereka sebenarnya profesional, so dia sanggup menyumbang dari segi profesional lah, bukan saja dari segi wang ringgit. Jadi ada networking jadi maksudnya kita membuka peluang untuk kampung tu untuk melihat melebihi daripada masalah kampung tu dan kita siapa yang bagi sumbangan tadi tu, daripada kumpulan mana? Daripada kumpulan CSR lah yang maknanya badan-badan korporat lah, badan-badan korporat. Okey. Jadi MNS mendapatkan sokongan daripada badan-badan korporat. Lepas itu staf badan korporat berkenaan dia jadi volunteer juga untuk bersama MNS. Secara individu. Secara individu, okey. Secara individu mereka datang bersama MNS dan melibatkan diri dengan penduduk tempatan, kita tanam pokok dan membuat aktiviti lain lah. Tapi mereka lebih banyak membantu masyarakat dari segi meningkatkan merancangkan lagi aktiviti ekonomi kampung. Bila ada orang masuk, dia bukan saja tolong tanam pokok, tapi dia pun beli hasil-hasil perikanan. Dan mereka juga menyumbang dari segi membantu pemasaran. This is the main problem dengan orang kampung dia ada hasil tapi nak jual very restricted Jadi kita buka peluang-peluang untuk pemasaran dan juga networking dan sebagainya. Jadi orang kampung rasa macam dia tertolong tau.
Walaupun aktiviti pertama tu penanaman pokok. Saya nampak Balu. Maknanya MNS ni bukan saja untuk pergi tanam pokok, tetapi MNS ni membawa perkara asas, iaitu memulihkan alam semula jadi, mendidik masyarakat, lepas itu merancang untuk meningkatkan pendapatan penduduk tempatan, misalnya nelayan dalam hal ini. Lepas tu membawa sukarelawan daripada luar untuk bersama MNS bukan saja menanam pokok, tetapi oleh kerana mereka ini mungkin bekerja di bandar, contohnya mereka memerlukan sumber ikan segar. Jadi mereka akan dapat ikan-ikan daripada nelayan itu. Dan saya rasa ini satu sumbangan yang baiklah daripada MNS, kerana bukan saja mengekalkan dan memulihkan alam semula jadi, tetapi juga meningkatkan pendapatan nelayan atau penduduk tempatan. Di samping itu mempelbagaikan pendapatan, Balu, bukan saja tangkap ikan kan, mempelbagaikan produk. Jadi sekarang ni Prof, kebanyakan komuniti-komuniti yang kita bekerja sama, mereka lebih kepada aktiviti ekopelancongan. Yes, tu saya nak sebut tadi tu. Ekopelancongan dan juga aktiviti ini dia bukan memusnahkan alam, dia sebenarnya memperbaiki alam, membersih alam dan juga membantu alam untuk recover. So kita ni bawa satu bentuk business plan kepada masyarakat, bagaimana mereka can run their economy through non-detrimental activities. Okay. Saya ingat yang ini yang masyarakat belum faham dengan jelas tentang fungsi MNS. Fungsi MNS ni bukan sahaja melindungi alam semula jadi, bukan menghalang pembangunan, tetapi sebenarnya memberi peluang yang lebih kepada pembangunan ekonomi penduduk tempatan. Balu bersetuju? Saya setuju Bro, pasal apa? Dalam pengalaman saya lah kan, sejak bekerja dengan masyarakat ni, mereka sebenarnya menjalankan aktiviti tertentu tu ada sebabnya. Satu, dia tak ada peluang lain. Kalau dia mungkin pendidikan dia tak tinggi, jadi tak dapat bekerja dekat bandar. Jadi dia rasa dia masih boleh kerja dekat kampung, tapi dia dapat gaji macam dekat bandar. That is the most important thing. Yes. Jadi dan konsisten. Ya, dan di sinilah kita ni sebagai MNS membantu mereka memahami ekosistem di mana dia berada, how to enhance the ecosystem, dan bagaimana boleh menampung kehidupan dia dengan lebih baik dan pada masa sama mendapat pendapatan yang sama tinggi kalau dia berada di bandar. Balu, kita faham sekarang macam mana MNS membantu memulihkan, menjaga ekosistem pantai dengan menanam bakau, memperkayakan hasil penangkapan ikan, meningkatkan biodiversity, menambah pendapatan nelayan, mewujudkan peluang baru seperti ekopelancongan kan, dan membuat jaringan. Sekarang bagaimana pula MNS dengan katakanlah penduduk-penduduk di kawasan pedalaman yang mana mereka ini duduk di kawasan hutan, dekat-dekat dengan hutan, yang pembangunan untuk pertanian, penerokan hutan secara haram boleh berlaku, pembangunan jalan raya merentasi hutan simpan misalnya. Bagaimana MNS pula membantu ataupun menjaga alam sekitar, memulihkan alam sekitar di kawasan-kawasan macam itu? Ada MNS buat kan? Ada, kita ada beberapa tempat. Kita sekarang ni tengah bekerja dengan komiti yang lain lah pula kan. Tadi nelayan. Sekarang kawasan pendalaman hutan contohnya ke? Pendalaman. Jadi contohnya kita bantu masyarakat di Merapu dan Gumusang. Tapi as far as kita punya tema kita tentang alam sekitar tu, kita wujudkan apa yang kita panggil sebagai sahabat Raja Rimba. Dia kawan harimau. Itu dekat Merapu dan Gumusang. Di Belum Temenggu, di Grig, Perak, kita bekerja sama dengan komuniti orang asal, orang asli, menubuhkan sahabat enggang. Pasal kita ada projek enggang di sana. Sama juga beberapa tahun yang lepas kita bekerja sama dengan komuniti di kawasan Tanah Tinggi Cameron Highland.
Di mana kita juga menjalankan aktiviti penanaman hutan, di mana macam kata Prof tadi, hutan-hutan ni telah diteroka, telah secara dia tanam sayur, dia buat kebun sayur, teroka hutan buat kebun sayur. Jadi kita bekerjasama dengan Jabatan Hutan melalui program mereka. Ada lagi satu program Jabatan Hutan Prof kat sini. Program penanaman Hutan tanah tinggi. kawasan hutan terosot, dipanggil hutan terosot. Okey. Jadi program ni kerajaan melalui kementerian dah dimulakan sejak tahun 2015. Yang bakau tadi tu 2005. Lama dah tu. Itu lama. Jadi yang ni baru. Program ni dia start sebab berlakunya banjir besar di negeri Kelantan. 2015 dulu, 2014. Lepas tu mud flood. Banjir lumpur. Banjir lumpur di Kemah Highland. Jadi ini sebenarnya kawasan-kawasan yang berisiko tinggi lah. Sebabnya dia berisiko tinggi sebab tiadanya hutan. And then baru-baru ni kalau saya rasa kalau kita punya ahli MNS pernah tengok kita punya website, kita sekarang ni bekerja di kawasan hutan paya gambut di Kuala Langat Utara. Kuala Langat Utara. Kuala Langat Utara lah, Peace of Forest. Di sana kita cuba mempertahankanlah the last forest yang masih ada, daripada pembangunan yang tidak yang berkepadatan tinggi lah. Padahal kawasan tu masih lagi menjadi kawasan rayau orang asli lah yang tinggal kat sana. Balu, saya seronok dengan model bakau tadi tu. Katakanlah saya ulang balik. Bakau kita dah ada, daripada saya sebut tadi, kita nak lindungi hutan bakau yang sudah dihakis, hutan bakau yang diteroka, kita pulihkan dengan tanam pokok, kita tingkatkan populasi ikan dan kehidupan laut, kita meningkatkan pendapatan nelayan dan kita memperkenalkan produk baru seperti ekopelancongan. Di sahabat Raja Rimba tadi tu, apa yang kita buat model yang sama, ada tak? Model dia sama. Kita bekerjasama dengan masyarakat menubuhkan nursery pokok. Kita menanam di kawasan koridor harimau, memulihkan kawasan koridor harimau. Kita buat pendidikan dan pengajaran terutamanya semasa kita adakan exhibition lah, roadshow untuk orang ramai supaya dia faham dan prihatin dengan aktiviti yang kita jalankan. Kita together dengan MyCat, kita membantu pihak berkuasa untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti penorokan haram dan juga pemburuan haram. Dan kita juga macam biasalah, we also do livelihood activity. Di sini quite interesting, because yang lelaki kebanyakannya dia lebih suka tanam pokok. Tapi wanita dia suka manage the nursery dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti seperti menghasilkan produk-produk daripada barang craft. Itu saya nak dengar. Sebab maknanya hasil daripada MNS masuk ke hutan, niat kita nak memulihkan hutan dan kita mendapat bantuan penduduk tempatan. Pada masa yang sama, kita meningkatkan bukan saja minat mereka untuk memelihara hidupan liar dan alam semula jadi, serta menjadi mata dan telinga kerajaan dalam hal penorokaan haram dan pemburuan haram yang Cik Balu cakap tadi itu. Dan dia juga, MNS juga membantu meningkatkan ekonomi mereka. Ini penting. Jadi kita bukan saja simpan hutan tu, minta dia orang jaga hutan, tapi pada masa sama kita meningkatkan pendapatan dia orang. Ada tak aktiviti ekopelancongan dengan Raja Rimba ni? Aktiviti ekopelancongan dia lagi seronok, Prof. Nombor satu, kedudukan kampung mereka tak jauh daripada Taman Negara Kuala Lumpur. Dia tak jauh. Tapi masalah kalau orang tinggal dekat Taman Negara tu, dia tak boleh buat apa-apa. Alright. Tapi di kampung yang bersebelahan dengan kawasan Taman Negara, keadaan dia memang sama.
masih tetap asli macam dalam taman negara. Tapi di sini dia orang boleh tinggal homestay dengan penduduk kampung. Mereka boleh pergi ke sungai-sungai yang jernih airnya untuk menghayati alam sekitar. Di masa yang sama mungkin bermain dalam air. Dia boleh buat jungle trekking, river trekking, mountain trekking. Dan kawasan sebelah Merapu ni very interesting pasal dia mempunyai bukit-bukit batu kapur. Okey. Kepadatan bukit kapur yang tinggi sama macam dekat Ipoh, tapi yang Ipoh tu sayangnya telah ditaruh untuk simen dan sebagainya. Tapi dekat Merapu, Gua Musang ni masih asli lagi. Ya, jadi banyak aktiviti kita boleh buat. Kita boleh buat caving, yang extreme sport tu dia boleh buat rock climbing dan sebagainya. Jadi kita juga boleh bawa mereka, biasanya kita cuba galakkan masyarakat kampung tu lebih kepada non-detrimental kind of activity. Jadi kita tak adalah nak suruh dia pacak-pacak paku ke dan sebagainya untuk bantu kan. Jadi kita buat natural cave exploration dan sebagainya. Itu satu yang baik Balu, tapi cuma saya nampak lah satu lagi MNS ni dia kena bagi orang tahu apa kita buat, yang pertama. Yang kedua kena ada penglibatan pihak berkuasa. Satu lagi, saya nak pergi ke orang asli. Orang asli ni sangatlah menarik pada saya lah. Sebab pandangan lama, kita lihat orang asli ni, kita kata mereka tak bersekolah, mereka kata dia duduk dalam hutan. Selalunya orang ajak dia orang bawa angkat barang kalau masuk dalam hutan. Tunjuk jalan, angkat barang. Macam mana MNS mengubah persepsi ini di kalangan orang asli dan masyarakat awam? Okey, sebenarnya kita banyak pengalaman dengan bekerja dengan orang asli ni. Ya, kalau kalian MNS lah, kalau masih ingat lagi, ya, kita memang bekerja dengan orang asli dekat Ulu Keruh, Kopeng dulu. Di sana kita membenarkan aktiviti ekoturism, melihat bunga rafflesia dan juga melihat rama-rama Raja Brok. Ya, itu salah satu aktiviti yang sangat terkenal pada masa itulah. Ya, sekarang ni kita juga menjalankan aktiviti yang lebih kurang sama, tetapi melihat burung enggang. Ya, kita ada 10 spesies burung enggang di Malaysia ni, Prof. Antara negara yang mempunyai bilangan spesies yang tertinggi, dan dua tempat sebenarnya, di Ulu Muda dan juga di Belum Temenggong. Satu-satunya tempat dalam dunia ni di mana kita boleh lihat 10 spesies burung enggang. Jadi it's a very good product, interesting product, international product. Ya, jadi bagaimana kita menengahkan that product. Itu MNS, itu sumbangan besar MNS tu. Memang sejak kita dah buat kajian di tempat tu sejak 30 tahun lepas, sehingga tergazetnya hutan simpan. Roy belum. Jadi kita masih teruskan perjuangan kita. Macam saya kata dengan Prof tadi, sekarang kita punya approach lebih kepada memperkasakan komuniti setempat atau tempatan. Jadi di hutan simpan Royal belum tu, kita ada besar juga komuniti orang asli dia. Okey, jadi di sinilah kita menjalankan projek macam Hornbill Guardian, di mana kita mengambil mereka bekerja bersama dengan projek Hornbill kita. Ya, kita tiap-tiap tahun menjalankan program Hornbill Volunteer Program, di mana kita membawa pelawat-pelawat ke landscape tersebut. Ya, dan di landscape tersebut, bila adanya pelawat, kita bagi peluang kepada masyarakat setempat untuk menerangkan tentang kawasan tu. Jadi kita banyak fokus on local empowerment of the orang asli. Pelibatan orang asli lah dalam ni. Jadi MNS bagi latihan dululah pada orang asli ni. Yes, tapi lama, Bro. Dia orang pasal dia orang ramai tak sekolah. Yalah, kita faham lah. Yang penting ialah saya nak cerita dekat sini, inisiatif MNS mengubah persepsi masyarakat terhadap orang asli dan juga mengubah persepsi orang asli tentang peluang-peluang mereka yang lebih baik dengan sumber alam semula jadi ni. Jadi oleh Persatuan Penciptaan Alam MNS
10 tahun yang lepas melatih, melibatkan orang asli secara perlahan-lahan dan berterusan sehingga sekarang ni mereka sudah mampu untuk menerangkan tentang burung enggang, tentang ekosistem, tentang peranan burung enggang dalam hutan yang mana menarik minat pelancong-pelancong luar negara. Sebab orang luar negara dia sangat menilai kebolehan orang asli menerangkan pada mereka secara baik di dalam mengenai hutan. Kalau kita panggil seorang profesor pelajar universiti di bandar itu common kan. Tetapi orang asli yang tak pernah ke sekolah duduk dalam hutan dapat menerangkan kepada penduduk daripada orang luar. Dia menggunakan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dia patut guna bahasa asli dia, tak ada masalah. Tapi ada translator lah. Kita yang jadi translator tu, Prof. Okey. Ini saya nak cerita. Maknanya lalu you sudah menambah satu lagi sumbangan MNS kepada industri pelancongan negara dengan kita latih orang asli memahami perkara sebenar dalam hutan. Sebab hutan adalah rumah dia, kampung dia, tempat dia, dia tahu kat mana jalan pokok, jenis pokok dan sebagainya. Kemudian kita latih pula translator di kalangan ahli-ahli MNS, di kalangan volunteer, sukarelawan MNS. And then ada pelancong dalam dan pelancong luar negara dan pelancong dalam negara. Ini nampak satu jaringan yang MNS sudah bentuk dan menyumbang kepada konservasi, pelbagai biologi, burung enggang secara spesifik dan ekoturism, ekopelancongan negara. Ini yang saya nak minta selalu highlight sumbangan staf atau penyidik, pegawai MNS di hutan, on the ground bersama dengan orang asli dan akhirnya menyumbang 3 perkara. Menyumbang 3 atau 4 perkara ni, iaitu konservasi, pembangunan orang asli, creating job dan pembangunan ekonomi tempatan dalam ekopelancongan. Jadi mungkin 3, 4, 5 perkara ni sumbangan MNS saya rasa sangat berharga dan masyarakat perlu menilai, kerajaan perlu menilai dan mungkin pihak-pihak korporat boleh bersama kita untuk meneruskan apa yang MNS buat. Saya suka lagi nak sambung pasal Cameron Highland Balu, because Cameron Highland ni tiap-tiap tahun sejak 2008 dulu saya ingat saya mengikut perkembangan. Tiap-tiap tahun bulan September, Oktober saya dah mula bercerita tentang Cameron Highland. Dan bulan 12, bulan 1 mulalah banjir kilat, tanah runtuh, banjir lumpur dan kadang-kadang ada kemalangan maut. Jadi Balu yang pernah duduk lama di Cameron Highland tu mungkin boleh cerita sikit bagaimana benda ini berlaku dan Persatuan Juta Alam MNS memberi sumbangan sehingga ada badan korporat yang mengiktiraf kita sumbangan MNS di Cameron Highland dalam isu-isu alam sekitar dan pembangunan komuniti tentang alam sekitar di situ. Okey, Prof. Saya tinggal dekat Cameron Highland sejak tahun 2006. Tak salah saya sampai 2014. Dalam 10 tahun lah saya tinggal kat sana. Masa tu saya kerja dekat Gua Musang, dan juga di sinilah dekat MNS. Dekat sana dia environment dia special, dia tanah tinggi, udara dia suhu dia rendah, very refreshing, 20 degree Celsius sepanjang tahun. Tanam bunga besar, kembang berwarna-warni. Dekat sini tak boleh. Jadi Cameron Highland tu terkenal sebagai kawasan pertanian tanah tinggi dan juga kawasan bunga-bunga lah. Jadi ramai yang selalu ke sana. Dan alam sekitar dia memang hutan. Dia surrounding oleh forest. Dalam semua penjuru dia lah. Jadi kalau kita ambil jalan daripada Tapa pergi Ringlet pun kalau tak biasa takut. Terutamanya kalau malam, hujan pula tu, berasap jalan dia. Kadang-kadang tak nampak jalan. Jadi it's very unique by itself. Itu tarikan dia. So dia lebih kepada agrotourism. This is what they do. Tapi sekarang ni kalau kita lihat
kebanyakan pembangunan kat sana dia macam pembangunan kat KL lah. Ya, bangunan 3 tingkat dulu sekarang dah jadi 10 tingkat, 12 tingkat. Ya, dulu tak ada pasar raya, sekarang dah ada pasar raya. Ya, hotel pun besar-besar, ya, macam Shangri-La. Besar, ya. So ya, tapi jalan dia masih sempit. Ya, daya tampung kawasan tu kecil. Ya, jalan sempit, selalu jam. Ya, kalau dulu masa saya tinggal dekat Cameron Highland tu, saya elak balik masa public holiday ataupun masa weekend. Kalau nak cuti pun, I kena ambil dalam weekdays. Baru you can get the whole place for yourself. Kalau tak, memang jam. Ya, lepas tu kita ada masalah, air tak cukup. Ya, pasal masa cuti-cuti ni, penduduk dia meningkat 3 kali ganda daripada asal. Ya, kapasiti tu dia tinggi. Ya. Tapi kerja kita dengan masyarakat di sana, ya, sebenarnya kita punya kehadiran di sana dah lama. Ya, kita ada MNS Bow Center. Ya, ini kita punya kerjasama dengan pihak swasta ni. Bow is a very prominent agriculture developer. Dia jual teh lah, teh tanah tinggi. Dia telah bersama MNS sejak lama lagi lah. Ya, mungkin ingat hubungan kita dengan mereka tu lebih daripada 30 tahun ni, bro. Ya, kita manage. So kita ada hubungan yang rapat dengan pejabat pendidikan daerah Cameron Highlands. So kebanyakan sekolah di Cameron Highlands sebenarnya sekolah akhlak pencipta alam. Ya, kita menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan di sana. Ini termasuklah untuk semua. Kadang-kadang ramai orang daripada KL pergi kat sana bercuti, tetapi mereka juga nak jalankan aktiviti alam sekitar. Jadi kita ada buat program penanaman pokok, kita ada buat program river water quality monitoring. Ya, kita pun banyak libatkan sekolah-sekolah dalam aktiviti recycling. Sebab dekat kawasan tanah tinggi tak ada tempat nak buang sampah. Kalau buang sampah dari atas, dia kena jatuh kat orang kat bawah. Ya, so kena recycle lah, water recycling. Ya, buangan recycling, itu semua sangat penting lah kat sana. Ya, dan kawasan tu dikelilingi oleh hutan tebal. Ya, so banyak. It's actually a very natural area, natural wonder. So we have always done a lot of work dekat sana. Ya, Malu. Tadi kita mulakan pasal penanaman pokok 100 juta ni. Daripada 4 kawasan utama yang kita sebut tadi, kawasan bakau, kawasan yang mana diganggu, terutamanya di kawasan berdekatan bersepadan dengan Taman Negara dan kawasan tanah tinggi di Cameron Highlands, serta di kawasan Buruk Enggang. Adakah MNS sudah merancang dekat mana kita nak tanam pokok pada tahun ini, tahun depan dan 4 tahun akan datang untuk melengkapkan ataupun menyokong sebahagian daripada 100 juta pokok? Saya selalu bercakap, kita ada 14 cawangan MNS. Kalau kita kira 14 cawangan MNS, kita ada 500 sekolah KPA. Okay. Kita ada 20 katakanlah universiti IPT kerajaan, universiti awam. Katakanlah 20 universiti ini, kita ambil satu universiti katakanlah 1,000 orang. Ahli-ahli KPA youth menanam pokok. Kita ada 20,000 pokok. Kalau kita KPA, kita ada 500, satu sekolah katakanlah ada 1,000 murid, campur mak dan bapa, kita ada 3,000. Okay. 3,000 kali 500, kita ada 1.5 juta. Right? Kemudian kita ada 14 cawangan. Katakanlah 14 cawangan ni, satu cawangan boleh tanam 1,000 pokok, kita ada 14,000. Ini katakanlah kita hanya buat 1 tahun. 1 tahun kita sudah ada 1.8, mungkin 2 juta pokok. MNS punya contribution kalau kita buat 1 kali setahun. So dalam perancangan MNS macam mana nak rancang ataupun perancangan yang sudah ada untuk 4 kawasan tu? Kita punya perancangan 10 tahun sebenarnya. 10 tahun, okey, bagus. 10 tahun sampai MNS memang terbukti
hero dalam tanaman pokok dan sudah merancang 10 tahun akan datang. Jadi sekarang ni pun kalau ahli kita perhatiin, ya, pihak kementerian KEPSA, ya, melancarkan, ya, program penanaman 3 juta pokok bersama dengan Nestle. Ya, jadi ikut Nestle untuk 3 tahun ni, untuk 3 tahun ke depan ni, ya, mereka nak tanam 3 juta pokok, ya, 2 juta di Sabah dan Sarawak dan 1 juta di Semenanjung. Ya, dan mereka telah mengambil MNS, ya, mengenal pasti MNS sebagai rakan penanaman pokok mereka di Semenanjung ni. Ya, jadi dalam 3 tahun ni kita ada target untuk raise 1 million seedlings dan juga membantu. Ini membantu pihak Nestle lah, ya. Di masa yang sama, kita juga berbincang dengan pihak FGV, Felda Global Venture, because mereka adalah rakan kongsi kita untuk pemeliharaan beruang matahari, projek beruang matahari. Ya, jadi mereka pun sudah menyatakan kerjasama, hasrat kerjasama dengan kita untuk membantu mereka menanam pokok di dalam kawasan-kawasan kelapa sawit. Yeah, so this project will be for another 3 years project lah. Jadi kawasan terosot tu akan dikenal pasti oleh pihak FGV dan kita akan bantu menanam. Jadi saya rasa membantu tanam pokok, kawasan tanaman dah ada. Yeah, jadi sekarang ni kita mempersiapkan diri kita dengan nursery lah untuk menambahkan siapa yang akan buat nursery tu, MNS? Kita sekarang ni kita concentrate dengan kita punya center yang kita ada lah sekarang ni. Ya, jadi kita pun memang ada nursery, jadi kita akan meningkatkan lagi lah. Sekarang ni nursery kita, setiap center kita boleh dekat 5-10 ribu. Jadi membawa ke hadapan, we have to upscale lah 20,000 to 50,000 anak benih. Ya, kita ada ibu pejabat kita di Bukit Persekutuan, kita ada Eco-Care Kerteh, kita ada Kuala Selangor ni Cepak, kita ada di Cameron Highland, jadi kita boleh buatlah nursery. Yes, dan juga sekarang ni, yang ni we will roll out this program dengan sekolah-sekolah KPA kita. Kalau dia orang berminat dalam aktiviti penanaman, mereka boleh melibatkan diri dalam aktiviti nursery, menumbuhkan nursery pokok, dan juga kemudiannya dalam aktiviti penanaman pokok di lapangan. Sebelum ni kita selalu bawa dia orang untuk tanaman di lapangan, tapi program nursery itu kita belum lagi introduce. Jadi ini kita boleh introduce. Saya pun dah sebut dalam perjumpaan saya dengan sekolah-sekolah kelab pecinta alam, paling mudah mereka nak menyumbang ialah membuat nursery. Cuma mereka tanya saya, pokok apa nak tanam? Jadi apa yang kita nak tanam sebenarnya? Ini kita kena MNS, adakah sudah mempunyai satu panduan untuk menyediakan anak benih dan pokok-pokok apa dan di mana nak ditanam? Okey, sekarang ni kita tengah mengkaji, pasal kita MNS ni dia lebih kepada kepelbagaian hayat, flora and fauna. Jadi bila kita tanam tu dia kena ikut kesesuaian kawasan dan tempat. Okey, jadi kita tidak nak introduce something yang bukan asal di sana. Ya, kita tanam menggunakan macam contohnya pokok durian, pergi tanam ke dalam hutan kita tak nak lah, kecuali kalau dia itu durian hutan dan sebagainya. Right? Jadi itu satu perkara yang kita looking at the moment. Kita juga sekarang ni coming up with a publication on pokok-pokok yang bagi makanan kepada haiwan, especially burung-burung, hornbills dan sebagainya, dan tapir lah. Tapi kita juga sekarang ni nursery kita lebih fokus kepada tumbuhan-tumbuhan terancam, spesies pokok terancam. Jadi yang tu kita baru mula, jadi will take some time. Tapi kita macam saya kata tadi, kita bukan buat bekerja ni bersorangan. Kita dengan Jabatan Hutan, kita dah lama bersama mereka dalam aktiviti penanaman pesisir pantai dan baru-baru ni kawasan hutan terosot. Jadi dalam jawatan kuasa yang dibentuk tu memang melibatkan pakar-pakar daripada FRIM, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, dan juga pakar tempatan daripada universiti-universiti juga terlibat lah. Jadi kita belajar dari diorang.
Kita cuma sambunglah usaha dia. Dan mereka juga adalah ahli MNS. Oh ya, kebanyakan orang yang buat penyelidikan tu memang dia orang ahli MNS lah, pasal dia orang memang dia memang menyumbang kertas-kertas kajian, dan juga melangani Malaysian Nature Journal lah, which is one of the oldest scientific journal dekat Malaysia ni lah. Jadi secara tak langsung pun kita kira mereka sebagai MNS punya member jugalah. So, saya rasa banyak balu bagi pendengar. Kita dah bincang panjang dan memang ternyata lah selayaknya lah Malaysia Nature Society MNS ni berusia 80 tahun. Kita banyak menyumbang. Saya selalu sebut umur kita, kalau kita tengok sumbangan kita mesti bermula daripada sebelum jadinya Taman Negara. Bukan Taman Negara, sebelum jadinya Taman Negara, sehinggalah perjuangan sekarang tentang ulu muda. Itu sejarah MNS dalam melindungi alam semula jadi dan warisan negara, warisan semula jadi negara. Sebab tu kita terus memperjuangkan isu-isu di mana saja, mana-mana hutan semula jadi ataupun kawasan-kawasan hutan yang ada termasuk di bandaraya untuk kekal. Dan kita juga akan tanam di kawasan bandaraya Balu. Di kawasan bandar pun kita akan tanam. Sebab apa? Banyak soalan orang tanya pada sebab sekarang cuaca agak panas. Mereka bertanya kepada saya, adakah dengan menanam pokok di bandar ni boleh menurunkan suhu? Saya kata tahun 70 lagi kita sudah buat kajian. Bila kita bercakap tentang acid rain, hujan asid dan gas rumah hijau. Kita sudah bincang lama, tetapi sejauh mana perbincangan itu disambut oleh pihak berkuasa tempatan untuk memastikan keluasan kawasan hijau yang secukupnya untuk bandar berkadar dengan bangunan-bangunan batu yang mereka ada dan penduduk serta aktiviti serta keluasan yang sesuai dan pokok yang sesuai. Sebab itulah Persatuan Penyertaan Alam masih dan terus berjuang mengekalkan semua kawasan-kawasan hijau. Alhamdulillah banyak bandaraya, Kuala Lumpur, Ipoh dan sebagainya memang memikirkan dan cuba mempertahankan perkara itu. Saya harap ini menjadi kenyataan dan berterusan di mana-mana pemerintahan. Di Balu juga kita telah membincangkan tadi tentang bukti yang MNS ini memang champion lah dalam bidang tanaman pokok. Dan kalau dia sebut tadi di penglibatan BOH di Cameron Highlands dan badan korporat lain menunjukkan bahawa pengiktirafan dan kepercayaan itu sudah ada kepada MNS dalam hal penanaman pokok. Dan Balu juga menyebut tentang KEXA dan Kementerian Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ini serta badan korporat seperti Nestle juga memberi kepercayaan dan keyakinan kepada MNS untuk bersama menjayakan program 100 juta pokok. Kalau saya cerita tadi, MNS 1 tahun dah boleh menyumbang 2 juta melalui ahli MNS, ahli-ahli sekolah dan ahli-ahli universiti. Kita dah boleh bantu 2 juta setahun. At least satu sumbangan yang besar lah. Jadi kita mengalur-alurkan semua pihak bersama dengan kerajaan mencapai wawasan untuk terus menyimpan kawasan hijau yang secukupnya untuk sumber air, untuk sumber hidupan liar dan sebagainya. Dan semua negeri kita minta bersamalah dengan wawasan Kerajaan Persekutuan dan MNS untuk bersama kita. Okey, untuk melibatkan diri bersama Persatuan Penyertaan Alam MNS dalam aktiviti penanaman pokok ini, kita bolehlah lawati www.mns.my. Dan jangan lupa jadi ahli MNS. So, terima kasih Mr. Balu. Kita jumpa lagi untuk perbincangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Prof.